Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kaisara Batrisha binti Muhammad Nazir dan sahabat saya Nur Ain Nabila binti Sufyan akan membentangkan kajian kes kami berkaitan perbezaan pengurusan Baitul Mal era pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz dan pengurusan Baitul Mal pada masa kini. Jadi saya akan membentangkan terlebih dahulu berkaitan pengurusan Baitul Mal era pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Umum kita mengetahui bahawa terjadi banyak pelanggaran oleh para penjawat Bani Umayyah pada masa kekhalifahan sebelum Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang mana ia telah memberi kesan kepada kestabilan ekonomi negara. Hal ini menyebabkan beliau menumpukan perhatiannya untuk memulih dan mengembalikan semula harta kekayaan negara dan menyalurkannya kepada yang berhak. Pada awal pemerintahan, Khalifah Umar membuat keputusan untuk mengambil kembali harta daripada keluarga Bani Umayyah yang diperolehi secara zalim dan harta yang diperolehi ini kemudian dikembalikan semula kepada pemilik yang berhak dan sebahagian yang lain pula dimasukkan pada dana Baitul Mal jika status harta tersebut tidak diketahui pemiliknya. Maka terdapat dua perkara yang ditumpukan dalam pengurusan dana Baitul Mal ketika era pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang mana membawa kejayaan kepada pengurusan harta Baitul Mal. Antaranya pemantapan dana Baitul Mal dan penumpuan terhadap dana umum yang tersimpan dalam Baitul Mal. Yang pertama, pemantapan dana Baitul Mal. Dana Baitul Mal yang diperkasa oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz antaranya ialah zakat, ufti, kharaj, usyur dan seperlima daripada ghanimah dan fa'i. Secara keseluruhannya, dana zakat semakin bertambah disebabkan hasil perniagaan, dagangan dan pertanian rakyat. Selain itu, pertambahan hafiz zimmi yang memeluk agama Islam juga membuat dana zakat semakin bertambah. Di samping itu, fatwa baru yang dikeluarkan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz mengenai perluasan hukum membayar zakat kepada zakat ikan dan madu juga membawa kepada pertambahan dana zakat. Kesannya, limpahan zakat berlaku pada zaman pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz sehingga dikatakan semua rakyatnya terkeluar daripada asnaf penerima zakat. Dari sudut lain, sebelum pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ufti turut dikenakan ke atas penduduk Muslim yang pada asalnya merupakan kafir zimmi. Namun, semasa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ufti tersebut dihapuskan oleh beliau kerana ia telah bercanggah dengan syarak dan keadaan ini membuatkan ramai kafir zimmi memeluk Islam. Alasan kenapa Khalifah Umar bin Abdul Aziz tidak mewajibkan ufti kepada kafir zimmi adalah kerana mereka hidup dalam kemiskinan dan beliau ingin mencontohi tindakan Saidina Umar bin Khattab yang mengeluarkan dana Baitul Mal untuk membantu kafir zimmi yang miskin. Kesannya, kepercayaan rakyat kepada gubernur bertambah dan fitnah terhadap kekurangan dana Baitul Mal juga dapat dihapuskan dengan perintah larangan gubernur mengutip ufti daripada kafir zimmi yang telah memeluk Islam. Seterusnya, Umar bin Abdul Aziz juga melarang para petugas untuk memungut kharaj daripada kafir zimmi yang telah memeluk Islam. Beban kharaj yang menjadi kewajipan mereka akan gugur seiring keislaman kafir zimmi. Umar juga melarang untuk menarik kharaj daripada tangan orang Islam kerana pengusaha kharaj telah masuk Islam dan mereka telah diwajibkan untuk membayar usyur sahaja, iaitu pajak yang dikumpulkan daripada para pedagang di kalangan ahli zimmi. Maka natijahnya, ramai kafir zimmi yang memeluk Islam pada zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz dan menyebabkan berlakunya pertambahan pembayar-pembayar zakat. Kerana kafir zimmi ini terdiri daripada golongan yang kaya dan mereka juga mampu untuk mengeluarkan zakat harta kerana mereka memiliki perusahaan yang melibatkan sektor perniagaan dan perdagangan. Selain itu, larangan penjualan tanah yang terikat dengan cukai tanah juga menyebabkan kharaj meningkat kerana ia perintah yang dikeluarkan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz berdasarkan syariat. Selain itu, Khalifah Umar bin Abdul Aziz juga telah membina sistem perparitan dan jalan untuk memudahkan para petani mengairi tanaman dan membawa keluar hasil tanaman untuk dieksport. Maka, penghapusan beberapa cukai dalam sektor perniagaan telah membuatkan pembayaran usyur meningkat. Keadaan ini membuatkan dana Baitul Mal pada era pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz bertambah berbanding zaman pemerintahan Khalifah Islam sebelum beliau.
Walau bagaimanapun, dana kewangan dalam Baitul Mal berbentuk 1/5 daripada Ghanimah dan Faiz tidak dapat dikumpulkan semasa era tersebut. Ini kerana penumpuan terhadap penambahbaikan keadaan negara lebih diberi keutamaan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Yang kedua, penumpuan terhadap dana umum yang tersimpan dalam Baitul Mal. Khalifah Umar bin Abdul Aziz telah mengagihkan dana Baitul Mal untuk kepentingan perlindungan sosial, antaranya dengan memberi perhatian kepada rakyatnya yang miskin dan fakir. Beliau juga sentiasa cuba menyelesaikan masalah yang diadukan kepadanya. Di samping itu, Khalifah Umar bin Abdul Aziz turut menjelaskan hutang-hutang rakyat menggunakan dana Baitul Mal, antaranya hutang rakyat yang berhutang bukan tujuan untuk kemaksiatan. Yang kedua, hutang rakyat yang telah meninggal dunia. Yang ketiga, menjelaskan denda yang menimpa rakyat. Dan yang keempat, menawarkan kepada rakyatnya untuk melunaskan mahar perkahwinan bagi mereka yang tidak mempunyai kemampuan untuk melunaskan bayaran mahar tersebut. Dari sudut lain pula, perhatian yang cukup besar diberikan kepada golongan yang lumpuh dan menderita sakit. Khalifah Umar bin Abdul Aziz melakukannya dengan cara membahagikan hamba-hamba yang diperoleh daripada harta rampasan perang kepada setiap orang yang lumpuh dan sakit. Sehingga diriwayatkan setiap mereka yang sakit mempunyai hamba yang melayani mereka dan setiap yang buta memiliki hamba yang memimpinnya. Okey, baiklah, kita pergi kepada subtopik Baitul Mal di Malaysia pada masa kini. Pada masa kini, Majlis Agama Islam Negeri yang akan mentadbir Baitul Mal dan juga terdapat sesetengah pihak yang menggelarkan istilah Baitul Mal sebagai bahagian kewangan yang menguruskan harta majlis. Hal ini demikian kerana merujuk kepada jadual ke-9 perlembagaan, pelaksanaan Baitul Mal telah disesuaikan dengan kehendak perlembagaan di Malaysia. Menurut jadual ke-9 perlembagaan, Baitul Mal yang juga terletak di bawah struktur kuasa perundangan negeri telah disenaraikan sebagai hak kerajaan negeri, iaitu termasuk hak penentuan hukum agama yang berkaitan dengan harta seperti zakat, wakaf, Baitul Mal dan yang berkaitan dengan hal ehwal agama. Manakala bagi konteks negeri Selangor, Baitul Mal adalah di bawah bidang kuasa Majlis Agama Islam Selangor. Dan ruang lingkup Baitul Mal sebenarnya merangkumi zakat, wakaf dan sedekah. Ia juga meliputi harta bersama, di mana harta bersama adalah harta pusaka, wasiat, hibah, sedekah, riba, harta lokatah, wang fidyah, wang insurans, nazar dan kafarah. Baiklah, sekarang kita masuk kepada subtopik pendapatan Baitul Mal. Menurut Jabatan Wakaf, Zakat dan Haji, Jauhar, jenis harta yang boleh disenaraikan sebagai sumber umum harta dalam Islam ialah harta pusaka, wasiat, sumbangan individu, insurans, harta lokatah, fidyah, hutang tertunggak, wang sewa, pelaburan, nazar dan harta kekayaan yang berpotensi juga dianggap dalam skop sumber umum harta. Seterusnya ialah usaha pemantapan dana Baitul Mal di Malaysia. Mengikut cadangan proposal oleh Bayu Taufik Posumah 2012, beberapa usaha untuk memperkukuh Baitul Mal sebagai institusi yang mampu membentuk ekonomi positif dan sistem kewangan Islam yang tersusun adalah dengan memperkayakan sumber pendapatan Baitul Mal, khususnya sumber-sumber amal melalui tafsiran sumber zakat seperti perak, emas, tanaman, hasil perniagaan dan hasil perlombongan. Manakala, bagi meningkatkan prestasi Baitul Mal pula, satu kajian telah dilakukan oleh Muhammad Farihal Osman mendapati golongan muda boleh dibimbing mengikut acuan sebenar Baitul Mal dan memiliki kelayakan akademik. Ini menunjukkan prestasi Baitul Mal boleh dipertingkatkan dengan dimulakan dengan latihan dan kemahiran modal insan, iaitu bekerja dalam Baitul Mal itu sendiri atau Majlis Agama Islam Negeri. Menurutnya juga, sumber pendapatan dan perbelanjaan Baitul Mal menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Penemuan tersebut dapat menyimpulkan bahawa terdapat pertambahan dan peningkatan pendapatan Baitul Mal. Baiklah, itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.